Makam Imam Nawawi pernah dibom. Pasalnya mereka marah pembinaan di makam-makam, kerana ambil hukum mudah-mudah. Semua orang tak kira, semua nak bom. Kita pelik juga setengah orang ni. Dia nak ambil hukum semua sama. Wali ke, ulama ke, semua tak boleh ada binaan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat menyambung pengajian kita kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaddits Haji Jul hafizahullah taala pada membahaskan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan kubur. Jadi hari ini kita nak tengok soalan yang keempat, iaitu hukum meletakkan batu nisan di kubur. Apakah dalil dibolehkan meletakkan batu nisan di kubur? Jawapannya, dalil iaitu daripada hadis Nabi SAW, bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu besar nisan sebagai nisan di atas kepala kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un, dan beliau dan baginda Nabi SAW bersabda, agar diketahui dengannya kubur saudaraku, supaya aku boleh mengembumikannya padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita meletakkan batu nisan. Maknanya ada perbuatan Nabi SAW yang melakukan satu tindakan menanda kubur. Kita pada zaman sekarang ni ada satu peringkat orang tak bagi dah tanda kubur. Langsung tak ada apa-apa nak macam tu. Jadi sampai tahap macam tu kononnya lebih sunnah, maka kita tak boleh ikut orang-orang yang berfahaman macam ni. Kerana Nabi SAW sendiri meletakkan satu batu besar, dan batu tu sangat besar. Kita akan tengok bacaan pada riwayat berikutnya tentang bagaimana besarnya batu tersebut. Maka Nabi yang suruh kerana ada keperluannya untuk ditanda makam ataupun perkuburan tersebut. Maka daripada dalil ini menunjukkan bolehnya meletakkan batu nisan di kubur. Dan pandangan ulama seperti mana disebut dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syatta' Ad-Dimyati menjelaskan, dan disunatkan meletakkan batu atau kayu nisan di sisi kepala mayat, kerana bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu besar di sisi kepala Sayyidina Uthman bin Maz'un, dan Nabi SAW bersabda, agar diketahui dengannya kubur saudaraku, supaya aku boleh mengebumikan padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Jadi I'anatul Talibin ni kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'i, antara ulama mutaakhirin yang menghimpunkan pandangan yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hukum meletakkan batu nisan adalah disunatkan bersesuaian dengan amalan Nabi SAW. Jadi itu isu yang pertama yang kita nak jelaskan tentang batu nisan. Jadi kalau batu nisan ni biasanya kalau orang yang sangat ekstrim dia tak bagilah. Tapi kebanyakan orang tak ada masalah. Batu nisan ni kebanyakan okey lah. Yang timbul masalahnya adalah tentang kepuk. Kepuk ni apa? Yang petak tu kan? Isu pembinaan kepuk ataupun meletakkan kepuk pada timbunan lian lahat. Itu kita nak bincang pada persoalan yang kedua. Sebab itu pertama, perkara yang paling asas ialah hukum meninggikan kubur.
adakah boleh meninggikan kubur? Maka jawapannya adalah diharuskan. Ulama mengharuskan untuk ditinggikan kubur. Kubur di sini adalah pada kawasan liang lahat tu. Kerana kubur ni kita ada hukum, bukan sekadar tanam kemudian nak pijak, nak lalu, nak berak, nak apa, tak ada masalah, bukan. Kubur ni dia ada hukum. Bila ditanam manusia di dalamnya, dia ada hormah, penghormatan kepada jasad manusia di dalamnya. Maka sebab itu tidak boleh, Nabi sebut tak boleh kita buat beberapa perkara pada kubur. Duduk tak boleh, buang air tak boleh dan sebagainya. Maka sebab itu perlu ditinggikan kubur tersebut. Adakah meninggikan kubur itu dibolehkan ataupun tidak? Maka jawapannya diharuskan. Dan para ulama mengatakan hukum harus ni berdasarkan hadis yang sama seperti tadi. Kerana batu yang Nabi SAW suruh letak tu batu yang besar. Sebabnya dalam hadis sebut tadi, ata'arrafu biha qabra akhi wa duffinu ilaihi man mata min ahli ila jiwarih. Aku perkenalkan dengan batu besar itu kubur saudaraku. Jadi Nabi sebut ata'arrafu. Tujuan letak batu besar tu untuk kenal kubur tersebut. Dan aku akan kebumikan sesiapa sahaja daripada kalangan ahli keluargaku yang meninggal dunia berhampiran dengannya. Jadi Sayyidina Uthman bin Mas'ud ni orang yang soleh. Jadi Nabi SAW tanda kuburnya untuk bila-bila kalau ada ahli keluarga Nabi SAW meninggal dunia, Nabi berhajat untuk tanam di sisi perkuburan Sayyidina Uthman bin Mas'ud. Maka perbuatan menanda dan mengetahui kubur siapakah pemilik yang ditanam itu perlu, kerana ianya dilakukan oleh Nabi SAW. Sekarang ada isu banyak, isu tentang kubur ni sangat banyak. Sama ada letak batu saja, tak boleh tulis, tak boleh ada nama dan sebagainya. Maka daripada hadis ini ulama kata boleh letak batu, nak tulis nama pun tak ada masalah. Sebab Nabi tujuan dia letak batu tu ata'arrafu biha qabra akhi. Tujuannya Nabi kata untuk aku kenal kubur saudaraku ini, Uthman bin Mas'ud ni. Jadi nak kenal, maka sekarang ni banyak kita letak batu nisan dan ada nama padanya, dibolehkan. Jadi sebab itu ulama mengatakan hukumnya harus. Dan batu tu sangat besar dan berat. Sehingga kan Zaid bin Harithah berkata, kami mengetahui siapakah di antara kami yang paling kuat yang telah mengganjakkan batu tersebut ke atas kubur Uthman bin Mas'ud. Jadi Nabi SAW suruh sahabat angkat batu tu. Batu tu batu yang Nabi suruh. Maka kalau kita kalau pilih mana-mana batu, boleh je para sahabat pilih batu mana-mana. Tapi Nabi suruh angkat batu ni. Maka sahabat pun angkat. Seorang angkat tak boleh angkat, berat. Yang lagi seorang angkat pun tak boleh. Maka ramai beberapa orang pergi angkat, tak dapat angkat. Pasalnya batu tu besar dan berat. Sehingga kata Zaid bin Harithah, pada hari itu kami tahu siapa di kalangan kami orang paling kuat. Pasalnya ada seorang sahabat Nabi yang dia boleh angkat, orang lain tak boleh. So dialah yang paling kuat. Jadi batu tu besar, diangkat letak pada perkuburan ataupun makam Sayyidina Uthman bin Mas'ud. Jadi sebab itu daripada sini ulama mengatakan boleh kita membina kepuk. Dan binaan ini ada khilaf lah para ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Kepuk tu sendiri, adakah boleh bina ataupun tak boleh? Hukum berbeza. Ada pandangan ulama kata tak boleh. Memang ada, kita tak nafilah, maknanya ada pandangan ulama yang kata tak boleh. Tak boleh pula secara mutlak. Tak boleh sama ada binaan itu masuk ke dalam tanah ataupun binaan itu atas tanah. Sebahagian ulama kata tak boleh. Sebahagian lagi ulama kata boleh. Asalkan binaan itu bukan binaan
yang meratai kawasan-kawasan lain. Maknanya kepuk yang dibina itu mestilah pada petak liang lahat sahaja. Dia tak boleh lebih daripada tu. Kalau dia lebih daripada tu, maka dia akan mendatangkan hukum-hukum yang lain. Jadi para ulama yang kata tak boleh ada, sama ada tak boleh itu hukumnya makruh ataupun haram. Tetapi ada ulama yang mengatakan boleh, hukumnya harus. Dengan syarat lah. Syaratnya binaan itu tidak dibina sehingga binaan itu masuk ke dalam tanah. Dengan kata lain, binaan yang tidak boleh dialihkan. Jadi sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan binaan yang boleh dialihkan itu boleh dibina di tanah perkuburan. Yang binaan tak boleh dialihkan, hukumnya haram. Kalau ada, mesti dirobohkan. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, Imam Nawawi dan lain-lain mengatakan kalau binaan di tanah yang disabilkan. Dia tengok pula. Pertama kita bincang tentang hukum binaan itu sendiri. Yang kedua, binaan itu di mana? Okey, secara basicnya binaan adalah diharuskan. So binaan mana yang diharuskan? Binaan yang boleh dialihkan. Yang kedua, adakah boleh bina pada makam ataupun perkuburan di tanah kubur yang disabilkan? Di sini ada perbincangan ulama. Ada ulama kata tanah yang disabilkan, tanah yang diwakafkan ataupun yang disediakan oleh kerajaan, maka tak boleh sebarang pembinaan seperti mana kita sebut tadi. Tetapi satu lagi pandangan ulama, boleh sekadar pada petak liang lahat itu dibolehkan. Pada hukum harus. Ada lagi ulama kata hukumnya makruh. Jadi berkenaan dengan hukum binaan ataupun kepuk ini kita baru bicara kepuk ni. Tak kira lagi dengan bina satu kompleks perkuburan ke ataupun bina satu tempat dengan marmar, dengan tiang, dengan bumbung, dengan kubah. Itu kita tak cerita lagi. Kita nak bagi gambaran satu persatu. Jadi kalau pembinaan yang dilakukan pada makam ataupun tanah kubur yang disabilkan, maka ulama yang membolehkan hanya pada ruang liang lahat tadi. Sekarang yang menjadi parah di kalangan umat Islam adalah pembinaan kepuk itu semakin moden. Kalau dahulu orang letak kayu je, dia letak kayu yang orang kata apa? Palang. Apa? Dia masuk itulah kayu tu. Dia kukuh lah. Kemudian tanah tu ditinggikan dengan ruang kepuk tadi. Kemudian orang mula bina kepuk dengan simen. Kalau simen itu boleh dialihkan, boleh lagi. Yang lebih parah ada apabila orang bina kepuk dengan macam-macam lagi. Dengan ada tai. Dia letak tai, marmar, dia letak semen dan sebagainya. Adakah boleh? Sekiranya dah melampaui ruang daripada liang lahat, maka tak dibolehkan. Sebahagian kata haram, sebahagian menyuruh untuk dipecahkan, dan sebahagian lagi tidak membenarkan perbuatan seperti itu. Kerana binaan tersebut walaupun tidak binaan kekal, tidak terpacak pada tanah, tetapi binaan tersebut menyebabkan sukar orang mengalihkannya. Saya ingat masa kalau kita pergi ke kubur orang nak tanam jenazah baru, maka orang penggali kubur ni dia boleh angkat. Kita kalau dalam Islam, penggali kubur ni tak kaya. Tok Adi duk kita tengok cerita tanah kubur, tak kaya dia, rumah kayu macam tu lah. Tapi kalau agama lain, 10 orang terkaya di Malaysia adalah penjual tanah kubur. 10 orang kaya di Malaysia adalah orang yang menguruskan perniagaan jual tanah kubur. Hebatlah dia, kayalah dia. Kalau Tok Adi dalam agama dia kaya kot. Sekarang bila kita tengok orang Islam ni,
dia tak perlu bayar untuk mengembumikan jenazah. Jadi tak payah nak bayar. Pasalnya ada sistem wakaf. Jadi wakaf ni bukan tanah kita. Wakaf ni bukan tanah kita. Jadi kalau bukan tanah kita, kita membina kepuk yang mengambil ruang yang lain, kita telah melakukan perkara yang zalim. Kita telah ambil ruang orang. Dan kita telah melakukan perkara yang menyebabkan menyusahkan orang lain nak tanam. Sepatutnya boleh tanam, misal kata, kalau kita kata ruang tu boleh tanam 5 orang, oleh kerana kepuk tu dah melebar, maka boleh tanam 2 hingga 3 orang. Kan rugi tanah tu. Maka sebab itulah pembinaan kepuk yang mana tidak kekal sekalipun, tapi kalau berat sehingga tak boleh dialih, maka ianya diharamkan. Jadi sebab itu saya tengok dulu-dulu kalau orang nak tanam jenazah baru, mereka boleh angkat kepuk tu. Boleh angkat. Maknanya 2-3 orang angkat, boleh angkat untuk ada ruang nak gali untuk ditanam jenazah baru. Kalau kepuk yang boleh dialihkan, hukumnya harus. Kalau kepuk yang boleh dialihkan, hukumnya harus. Ini kalau pembinaan kepuk tu ada tujuan. Kalau bina kepuk tak ada tujuan, semata-mata letak, hukumnya makruh. Kalau binaan dilakukan pada tanah yang disabilkan, paling kurang makruh, dengan tak ada tujuan. Tapi kalau dengan tujuan supaya orang kenal ni tanah kubur, orang tak langkah, orang tak duduk, maka ianya diharuskan. Jadi sekarang ni yang diamalkan di dalam Malaysia kita ni, di Selangor dan sebagainya, pembinaan kepuk itu tujuan yang pertama adalah untuk mengenali orang yang ditanam. Yang kedua adalah tak nak bagi orang langkah kubur. Yang ketiga, tak nak bagi orang duduk. Itu paling kurang lah untuk orang awam. Jadi kalau begitu, hukumnya diharuskan. Tapi kalau pembinaan itu melampau daripada hukum harus, dia akan jadi makruh ataupun dia akan jadi haram. Sebilangan besar ulama mengatakan haram. Jadi sebab itu kita kena bagi perhatian. Kena bagi tahu juga anak-anak kita ni. Kadang-kadang anak-anak ni masa kita hidup jarang balik. Tak payah cerita orang lah, saya daripada Kelantan jarang juga balik. Jadi anak-anak ni jarang balik. Tapi bila mak ayah meninggal, dia buat pula kepuk besar-besar, nak indahkan kepuk tu, maka ianya tidak dibenarkan pada syarak. Kita bukan nak sokong Wahabi, tidak. Tapi dalam hukum mazhab Syafi'i itu begitu. Tapi kalau Wahabi langsung tak boleh langsung, tak boleh buat langsung. Apa-apa binaan pun tak boleh. Tu. Jadi sebab itu kita tengok di dalam mazhab Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, maka kalaulah kubur berada di dalam tanah yang dimiliki oleh orang-orang mati semasa hidup mereka, atau diwarisi oleh pewaris selepas kematian mereka, nescaya tidak boleh diruntuhkan sesuatu binaan padanya. Satu keadaan lagi yang kita kena ambil tahu, kalau tanah kubur tu tanah persendirian. Memanglah ada kubur orang lain, tapi orang tumpang situ. Tanah tu asalnya tanah si fulan. Dah dia meninggal, diwarisi pada anak dia. Anak dia meninggal pun waris pada cucu dia. Sehingga tanah itu tak pernah diwakafkan, tetapi dia masih pada status persendirian. Maka asalnya dia bina mungkin kepuk agak besar dan sebagainya, maka tak boleh diruntuhkan. Kalau bina pada tanah yang diwakafkan, maka ini disebut dalam kitab Al-Um bahawa boleh diruntuhkan. Runtuh ni bukan nak hina jenazah apa tidak, tak kait sini. Tetapi kerana telah mengambil hak orang lain, maka perlu mengamalkan amal makruf nahi munkar di situ. Tapi kalau pembinaan itu dilakukan pada tanah persendirian, saya baru-baru ni bulan September baru ni saya pergi ke ziarah makam Wali Songo. Bila kita pergi makam Wali Songo ni, kita tengok Masya Allah, makamnya
sangat besar. Makam wali tu besar. Dan binaannya sangat cantik. Banyak marmar lagi, besi, tiang, simen, macam-macam. Pembinaan di makam Wali Songo. So kita ni agak curious lah, macam mana pembinaan macam ni boleh dibuat pada makam para wali, ulama-ulama besar ketika itu. Saya tanya kepada kiai yang bawa perami tu, tanya macam mana kubur ni. Sebab setahu kita, walaupun dibenarkan binaan pada makam para wali, orang soleh, ulama-ulama, ataupun lebih aula kita kata para sahabat dan nabi-nabi, tetapi tidaklah sampai binaan seperti itu. Maka bila dijawab, rupa-rupanya asal tanah itu adalah asal milik keluarga. Asalnya milik keluarga. Yang mana para wali Songo ni biasanya bila dia mengajar, dia sebar dakwah, dia ada markas dia. Markas itulah tempat orang datang nak belajar ke nak rujuk apa, dekat markas dia. Dan Wali Songo ni bila dia meninggal dunia, biasanya dia akan dikebumikan di tempat itu, tanah itu. Dan memang konsep wakaf tak banyak lagi lah masa tu. Berapa ratus tahun masa tu dah lepas dah. Jadi masa tu konsep wakaf mungkin tak ada lagi. Kerana Wali Songo ni dia dakwah untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Orang Islam tak ramai lagi masa tu, ramainya agama lain. Jadi tak ramai orang yang Islam, dan orang Islam tak ramai yang ada tanah. Jadi dia tanam di rumah dia, di markas dia, tanah persendirian dia lah. Jadi apabila dia tanam di situ, tu tanah dia. Maka sebarang pembinaan pada tanah dia itu tidak boleh dirobohkan. Jadi itu yang ada pembinaan begitu. Kemudian tanah itu diwariskan turun-temurun kepada keluarga mereka. Maka kalau kita pergi ke makam wali, contohnya Sunan Kalijaga, makam wali Sunan Gunung Jati, makam wali Sunan Muria dan sebagainya, kita tengok makam itu ada yang menguruskan. Dan yang menguruskan itu mungkin adalah yayasan, ataupun kalau kita sini yayasan lah, saya tak tahu sana panggil apa. Kalau sini mungkin yayasan daripada keluarga Sunan-Sunan. Mana Sunan Gunung Jati, Sunan Muria dan sebagainya, ada ahli keluarga yang menguruskan makam itu. Maka secara tidak langsung sebenarnya makam itu adalah makam keluarga mereka. Orang lain ada pergi tanam, tetapi tidak pernah ada pengisytiharan atau kepastian bahawa makam itu makam yang diwakafkan ataupun tanah perkuburan yang diwakafkan. Maka sebab itu binaan yang telah ada tidak boleh dirobohkan. Walaupun binaan itu agak besar. Dan ada maslahah juga. Ada maslahah juga pembinaan makam di perkuburan para wali, ulama dan orang soleh ini adalah orang datang ziarah. Kerana orang datang ziarah. Jadi mereka perlu untuk membina ruang yang cukup supaya orang yang ziarah tidak duduk pada kubur orang lain. Kerana ini dilarang di dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu apabila adanya keadaan begitu, maka ulama-ulama di Indonesia tidak pernah ada yang mengeluarkan fatwa untuk bongkar kubur para wali Songo dan sebagainya, tak ada. Walaupun dia besar, itu tanah persendirian. Dan apabila kita kata dia ada marmar apa semua, tak boleh tanam orang lain, pun tak ada masalah. Sebab ahli keluarga dia yang dah dekat. Macam kita pergi satu makam, kita tanya siapa makam keliling dia ni? Ni semua anak beranak dia, isteri dia, anak dia, cucu dia, ni semua ulama-ulama semua. Maka situ tanah keluarga dia. Maka bila dah tanam situ, kemudian dia pun buat tai. Dia tutup. Boleh tak orang nak tanam? Dah tanah tu keluarga punya, orang lain nak tanam pasal apa? Itu tanah persendirian. So kalau ahli keluarga dia buat keputusan untuk tutup,
kemudian ada ruang untuk orang duduk, orang ziarah, maka dibenarkan, tidak ada masalah. Kerana ulama ada bincang tentang perbezaan kubur orang soleh, sama ada para sahabat, wali-wali, ulama-ulama, dengan kubur orang awam macam kita. Ada beza. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Setengah ulama mazhab Syafi'i mengatakan, melainkan pada kubur para sahabat dan mereka yang masyhur dengan kewalian, maka tidak harus membongkarkan kuburnya sekalipun telah hancur jasadnya. Pendapat mereka dikuatkan dengan kenyataan ulama bahawa diharuskan berwasiat supaya dibangunkan binaan di atas kubur orang soleh, iaitu di dalam perkuburan yang bukan disabilkan. Mengikut keterangan yang akan datang dalam bab wasiat, keharusan itu bertujuan untuk memakmurkan kubur mereka dengan ziarah. Di kubur orang awam ni biasa yang datang ziarah tu ahli keluarga sahaja. Ahli keluarga pun kalau ziarah mungkin setahun sekali, ataupun dia ziarah selepas kematian, lepas tu dia tak datang-datang. So itu kubur orang awam. Beza dengan kubur ulama. Kubur ulama ni orang datang ziarah. Orang datang ziarah, orang bagi salam, orang doakan kepada ulama-ulama ini, orang mungkin pergi tabarruk, ambil berkat dan sebagainya. Ini semua diharuskan di dalam syarak. Maka sebab itu pandangan yang disebutkan di sini adalah pandangan yang menunjukkan bahawa kubur para sahabat dan ulama-ulama ataupun wali-wali yang masyhur itu tak boleh dibongkarkan, dan kalau diwasiatkan itu terima, boleh diterima, dengan syarat tanah itu bukan tanah yang diwakafkan. Itu syarat dia. Jadi kebanyakan mereka ni memang ditanam di perkuburan sendiri. Dan saya bila pergi ziarah tu, saya tengok kita pergi ke satu pondok Al-Quran. Pondok tu pondok yang lama, 100 tahun lebih. Pondok Al-Quran, orang hafal Quran dan sebagainya dekat situ. Jadi bila kita pergi, kita tengok besar tempat tu, rumah bangunan tinggi-tinggi, mewah lah kan, 100 tahun lebih orang memakmurkan tempat itu. Dan ustaz-ustaz di Malaysia pun ada beberapa lepasan yang hafal Quran di situ. Jadi bila kita pergi tu, kita ditunjukkan makam pengasas kepada pondok tersebut. Dan bila kita tengok, barulah kita faham kenapa makam Wali Songo ni dia ada binaan. Pasalnya tengok, yang ni baru hampir ataupun 100 tahun sikit lah lebih, yang mana pengasas itu dikebumikan di tanahnya sendiri. Dia tak dikebumikan di perkuburan awam, dia dikebumikan di tanah dia sendiri. Dan sebelahnya tanah kubur tu adalah mak dia, isteri dia, dan sebelah isteri itu anak dia. Jadi maknanya perkuburan itu memang mereka tanam di perkuburan tanah persendirian. Jadi tak boleh kita nak bongkar, nak ambil hukum mudah-mudah kita nak kata haram, mesti dipecahkan dan sebagainya. Itu orang ekstrim. Makam Imam Nawawi pernah dibom. Pasalnya mereka marah pembinaan di makam-makam, kerana ambil hukum mudah-mudah. Semua orang tak kira, semua nak bom. Kita pelik juga setengah orang ni, dia nak ambil hukum semua sama, wali ke ulama ke, semua tak boleh ada binaan. Kita tanya balik, raja kamu ada tak binaan kubur dia? Senyap, tak berani cakap. Kalau nak ambil pukul rata semua, kenapa raja-raja tak masuk sekali? Ada pengecualian lah di situ. Makam pemerintah, makam para sahabat, makam di kalangan orang-orang soleh, para wali dan sebagainya ni ada pengecualian. Sebab itu pendapat yang muktamad ialah yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli di dalam bab jenazah, iaitu harus berwasiat untuk meratakan tanah kubur para nabi dan orang soleh, serta membangunkan binaan di atas kubur mereka di dalam tanah kubur yang disabilkan. Ni disabilkan pula. Maknanya ada perbezaan ulama, pandangan ulama. Imam Ramli kata pandangan yang muktamad,
tanah yang diwakafkan pun boleh. Tadi kita bicara tanah sendiri. Tapi ada pandangan, kita pun bawa pandangan lain. Itu memanglah ada khilaf. Ini benda yang tak jelas dalam hadis Nabi, tak jelas. Maka ulama keluar pandangan. Imam Ramli pada pandangannya boleh membuat binaan pada kubur para nabi dan orang soleh. Tujuan apa kubur orang wali dan orang soleh ni ada ni? Untuk apa? Kerana berkata Imam Al-Bujairimi, sesetengah ulama mazhab Syafi'i mengecualikan daripada hukum haram binaan atas kubur kepada kubur para nabi, kubur orang yang mati syahid, kubur orang-orang soleh dan seumpamanya. Nukilan Barmawi. Tes Rahmani pula menyebutkan, sungguh pun begitu, kubur orang-orang soleh diharuskan membina di atasnya, sekalipun binaan kubah bertujuan memakmurkan dengan ziarah dan mengambil berkat. Pergi kubur nak ambil berkat, adakah boleh? Dibolehkan oleh para ulama. Ada orang kata, pelik ustaz pergi kubur ambil berkat, pasal apa? Sebab kita tak belajar, kita tak tahu tentang hukum ambil berkat ni. Hukum ambil berkat di kubur orang soleh itu disebutkan oleh para ulama dan diamalkan oleh para ulama. Ada riwayat, walaupun ada orang petikai lah riwayat ni, Imam Syafi'i pergi ziarah kubur Imam Abu Hanifah, ambil berkat di situ. Dan Imam Syafi'i ziarah kubur Imam Lais bin Sa'ad, dia baca Al-Quran di situ. Kita dah sebut sebelum ini. Imam Syafi'i itu sendiri dia pergi ziarah kubur para ulama. Ni sebab tu kita pergi ziarah kubur, bukan ziarah kosong-kosong macam tu, tak ada apa. Macam kita lah, dapat duit pergi umrah, sampai Madinah lepas solat subuh pergi ziarah perkuburan Baqi'. Masuk perkuburan Baqi' tu berjalan, ingat kejap je, rupanya jauh dia punya lencong, nak boleh keluar tu bila nak sampai. Kita ni pula jenis pakai tongkat berjalan dengan terbongkok-bongkok, bila nak sampai. Rasa tak sabar nak keluar daripada perkuburan tu, pasalnya kita rasa kosong. Ziarah sekadar ziarah saja, tidak ada apa-apa nilai pada ziarah perkuburan Baqi'. Sedangkan di sana ada perkuburan para ulama, ada perkuburan para wali, ada perkuburan para sahabat, ada perkuburan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya ada peluang untuk ambil berkat. Jadi kita bagi laluan azan dahulu, kemudian kita akan sudahkan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkuburan orang-orang soleh ni kita boleh ambil berkat. Dan ambil berkat ni sekiranya dalam ruang yang dibenarkan pada syarak, maka ianya diharuskan. Tapi pada ruang yang melampaui batas, maka dia tak lagi diharuskan. Maka sebab itu dia akan menimbulkan perkara-perkara yang fitnah. Jadi satu, kalau dia tak mencanggah dengan sunnah, tak apalah. Tetapi kalau kita kata bercanggah, maka tak boleh. So dia ada keadaan yang dibenarkan dan keadaan yang tak dibenarkan. Tak boleh kita pukul rata semua tak boleh. Tak boleh. Sebab itu kita kalau pergi ziarah perkuburan Baqi' ni, sepatutnya kita ada rasa keseronokan. Kerana dapat ziarah di situ orang-orang yang dikebumikan semuanya soleh. Dan martabat yang tinggi antaranya ummahatul mu'minin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama-ulama yang dikebumikan di situ. Maka sebab itulah kalau orang yang pergi dengan ada ilmu, mutawif pula jenis mengkaji, dia lalu dia kata tu makam sahabat Nabi sekian bin sekian, itu makam isteri Nabi sekian bin sekian, itu makam cucu Nabi, ini makam sahabat sekian. Orang yang tahu dia akan rasa kita menziarahi makam para wali, dan sama ada daripada kalangan sahabat ataupun para ulama. Jadi kita sedekahlah Al-Fatihah di situ. Kerana dalam 4 mazhab mengatakan sedekah Al-Fatihah ataupun mana-mana surah itu sampai pahalanya. Tapi kita kalau jenis tak tahu, jenis kita kata ziarah, sekadar ziarah je, pergi kubur buat apa? Ziarah saja. Saya pada 23 Februari hingga 26 Februari kami buat satu trip ziarah Wali Songo. Makam 9 makam Wali Songo dan wali-wali yang ada di sekitarnya kita ziarah. Orang yang tak tahu dia pergi PM saya, dia kata buat apa ni? Kata ziarah makam para wali. Pergi kubur je. Kalau setakat pergi kubur, dekat rumah saya ada kubur. Dia kata pergi dah kalau nak pergi. Dia kata pergi buat apa? Dia jenis tak tahu apa, pergi sekadar pergi balik. Dan Nabi SAW kata, dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, sekarang fazuruha, pergilah sekarang ziarah. So dia pergilah. Sebab nak sedekah Al-Fatihah pun haram, bid'ah, nak tabaruk pun syirik, nak istighasah isti'anah pun syirik. So dia tak boleh buat apa. So dia rasa kosong. Bagi ahli sunnah wal jamaah ni, bila kita pergi, kita sedekah Al-Fatihah pada dia. Kita sedekah tu kita dapat pahala, dia kita sedekah pun dapat pahala. Kemudian kita ambil berkat. Berkat ni tak nampak sekarang, tapi ada sebahagian orang Allah Ta'ala makbul. Memang dapat apa yang dia doa. Tawassul contohnya, bila pergi ziarah kita baca Al-Fatihah 3 ku dan sebagainya pada makam tersebut. Kemudian kita doa, ya Allah, dengan bacaan ini sedekahlah pahala pada si mati sekian bin sekian. Kemudian, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat si mati ini ataupun sunan ataupun wali-wali ini, maka engkau makbulah hajat aku ada puasa, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, aku ada anak aku yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada projek nak dapat tapi banyak sangkut, permudahkanlah ya Allah. Ada orang balik dapat kerana ada keberkatan di situ. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Siapa nak ziarah Wali Songo boleh ikut dengan saya nanti. Boleh ambil nombor nanti. Kita nak pergi 23 hingga 26 Februari.
Itu Wali Songo. Pasal Wali Songo ni orang Indonesia, tanah Jawa sangat terhutang budi dengan Wali Songo. Sehingga ada satu pengkaji mengatakan kalau tidak usaha Wali Songo, maka tanah Jawa kekal dalam keadaan kesyirikan dan kekafiran. Wali Songo berjuang. Dan makam Wali Songo ni tak pernah kosong. Tak pernah kosong. Orang duk ziarah. Pasalnya mereka terhutang budi dengan Wali Songo, maka mereka pergi ziarah. Sentiasa pergi ziarah. Ada beberapa tempat ada ramai wali. Saya satu hari saya pergi dekat makam Imam Lais bin Sa'ad. Menariknya makam Imam Lais bin Sa'ad ni di Mesir. Bila kita pergi, kita tengok ada masjid tepi dia. Maka pergi solat dulu. Masa solat, makam ditutup. Lepas solat, makam dibuka, orang masuk makam. Bila masuk makam, ada orang yang jaga makam tu sediakan makanan. Dia ada roti Arab, kemudian dia ada yogurt campur strawberry, dan dia ada satu air, saya tak tahulah, adalah macam manis-manisan sikit, madu campur lemon ke apa macam tu. Kita makan roti Arab tu, cicah benda tu lah makan. Lepas tu siap tanya lagi, nak teh ke kopi? Boleh order nak teh atau kopi. Mula-mula kita tolak, tak nak. Lepas tu orang yang jemput kita, yang ajak, yang tunjuk jalan pada kita tu, dia kata, Syekh dia pernah pesan, kalau Imam Lais yang hidang pada kamu, kamu berani tak tolak? Tak berani. Imam besar ni. Imam Lais ni, Imam Syafi'i tak sempat jumpa Imam Lais. Imam Syafi'i tu tak sempat jumpa Imam Lais. Imam Lais dah meninggal dunia. Maknanya jauh zaman ni. Maka kalau Imam Lais sedia jemput kita makan, kita tolak? Tak tolak. Kita pun makan. Makan barulah dia cerita. Rupanya Imam Lais bin Sa'ad ni adalah seorang imam yang tak pernah menolak sebarang permohonan bantuan. Orang nak minta apa-apa, akan cari Imam Lais. Duit ke, doa ke, apa-apa, minta dengan Imam Lais. Imam Lais pula bila orang datang, dia sentiasa jamu orang makan. Maka karamah Imam Lais ni, dahsyatnya, akhlak dia tu kekal hingga sekarang. Kita karamah biasa terbang, jalan atas itu yang kita nampak karamah. Karamah Imam Lais ni, akhlak dia yang suka jamu orang tu kekal hingga sekarang. Sehingga mana-mana orang ziarah makan Imam Lais akan dihidangkan makanan seperti mana Imam Lais menghidangkan makanan pada orang yang ziarah dia masa dia hidup. Ni berkat ada di tempat para wali ni. Maka sebab itu orang pergi ziarah makam imam-imam, ulama-ulama para wali ni. Sebab itu bila orang pergi ziarah, dia kena ada ruang. Dia kena ada ruang. Maka itulah yang dibenarkan pada syarak, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Halabi, walaupun di tanah perkuburan yang diawamkan, dan beliau berfatwa sebegitu. Maknanya perkuburan yang diwakafkan pun difatwakan begitu. Di tempat lain Imam Khatib Syarbini mengatakan, yundabu lahunna ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min a'zami quruba wa yanbaghi an yulhaqa bidzalika baqiyatul anbiya was salihin. Disunatkan bagi wanita sekalipun. Kita ziarah laki boleh, perempuan boleh. Disunatkan bagi wanita sekalipun menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak boleh lah. Kerajaan Saudi sekarang dia tak benar. Jadi lelaki saja boleh masuk. Saya tak pernah ada perasaan rasa lelaki itu lebih baik daripada wanita. Tak pernah. Maknanya Allah Ta'ala jadi laki baik, wanita baik. Semua ada kelebihan masing-masing, adil Allah Ta'ala bagi. Tapi saya paling rasa jadi laki itu bersyukur ketika mana pergi menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang perempuan tak boleh masuk. Hanya lelaki saja boleh masuk. Masa tu rasa syukur jadi lelaki. Jadi sebenarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Khatib Syarbini,
perempuan pun disunat menziarahi makam Nabi SAW. Kenapa? Fa innaha min a'zami kuruba, kerana ia adalah jalan terbesar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah makam Nabi itu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Taala. Dan Khatib Asy-Syarbini kata lagi, wa yanbaghi an yalhaqa bidzalika baqiyatul anbiya was salihin. Dan sepatutnya begitu juga kita lakukan pada makam para nabi yang lain dan orang-orang soleh, yang mana orang ziarah dibenarkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara-perkara ini sebenarnya ulama benarkan. Seperti mana disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari, kecuali makam Nabi SAW, maka tidak dimakruhkan bagi wanita menziarahinya, bahkan disunatkan. Dan sebaiknya sebagaimana diutarakan oleh Ibn Rifa'ah dan Al-Kamuli, makam-makam para nabi dan wali itu disamakan dengan makam Nabi SAW. Apa yang menjadi pengecualian? Kalau hukum makam kubur orang awam, sama. Tetapi kalau ke pengecualian pada makam Nabi, itu perlu disamakan pada makam Nabi-Nabi yang lain dan para wali. Ini disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Dalam mazhab lain pun sebut perkara yang sama. Di dalam mazhab Maliki ada seorang ulama namanya Ibnul Hajj Al-Maliki, mengatakan bahawa sesungguhnya menziarahi makam orang-orang soleh dianjurkan untuk memperoleh keberkatan dan pelajaran iktibar. Sebab berkah orang soleh itu sentiasa mengalir walaupun setelah mereka wafat, sebagaimana mereka masih hidup. Sebab tu orang ziarah makam para wali ni. Di Gombak kita ni ada makam orang-orang soleh dalam zaman dulu. Ulama-ulama di Selangor ada ziarah. Ni orang yang duk ziarah orang luar negeri, orang daripada Kedah buat ziarah makam wali-wali di Selangor. Kita pun tak tahu kalau tanya. Pasal apa? Kata Imam Ibnul Hajj, berkat yang turun kepada orang yang mati di kalangan para wali itu sama seperti mana yang turun masa dia hidup. Maka sebab itu kita ziarah, ada berkat di situ. Ibnu Abidin, ini ulama Hanafi pula kata, memohon berkat, mencari berkat dengan menziarahi makam orang saleh hukumnya tidak apa-apa. La ba'sa. Tidak apa untuk kita ziarah untuk ambil berkat. Kita pergi berjalan jauh nak cari makam para wali, hukumnya tak mengapa dalam mazhab Hanafi. Jadi inilah ulama-ulama kata ziarah kubur orang soleh ni nak ambil berkat. Jadi bila perkuburan orang-orang yang soleh yang terkenal, macam kalau saya pergi di Mesir baru-baru ni, kita pergi makam Imam Syafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Zakaria Al-Ansari dan ramai lagi. Memang dia ada ruang untuk orang duduk dan ziarah. Maka sebab itu diharuskan pada syarak, dibenarkan pada syarak, kerana Islam membenarkan untuk ziarah, ambil berkat, pergi makam orang soleh. Tapi kalau tak ada ruang, dia akan menyebabkan orang yang ziarah itu melanggar hukum syarak yang lain, iaitu langkah, duduk dan sebagainya pada kubur orang lain. Maka sebab itulah dibenarkan untuk dibuat satu keadaan yang mana diratakan tanah ataupun binaan dan sebagainya pada perkuburan para nabi, orang soleh, para ulama. Jadi sebab itu kita kena ada perbezaan di antara hukum orang awam dengan hukum orang soleh. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya ada dalil, bersandarkan dengan ijtihad-ijtihad mereka yang dengan hujah yang kuat. Maka sebab itulah kita kena berlapang dada dalam hal ini. Jangan kita nak ambil pandangan-pandangan yang lain, nak tolak yang orang dah duk amal. Ini tak boleh. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Ada soalan ke? Bulan 10 hari itu selepas saya kuliah
tentang tak boleh mencabut rumput di kubur, saya tanya soalan, tak ada soalan. Lepas habis tu orang duk tanya soalan. Jadi tak dapatlah orang lain dengar jawapan tu. Jadi masa yang ada ni, kalau ada soalan, tanya soalan, orang lain boleh dengar. Ada soalan? Oh tak ada, dia tunggu Ustaz Azhar Idus juga datang. Tak apalah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu